Hello guys, menjaga keamanan negara bukanlah satu perkara yang mudah. Kerap kita dengar berita yang melibatkan keselamatan rakyat seperti kecurian, kemalangan, jenayah dan sebagainya. Walaupun semua pihak memainkan peranan untuk menjaga keselamatan rakyat, namun tugas yang paling berat sudah semestinya dipikul oleh anggota polis. Boleh dikatakan setiap hari polis menerima aduan atau laporan, namun tidak semua aduan itu serius. Ada juga yang pelik dan kelakar. Sampai kadang-kadang tu macam tak sangka ada juga orang buat laporan polis macam tu ya. Kalau korang nak tahu, jom kita tengok video ini yang bertajuk 8 laporan polis yang pelik dan kelakar di Malaysia. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Alexpedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Load sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Laporan 1. Tak puas hati dengan makanan. Laporan pertama ni dilaporkan di Johor Bahru, di mana ada seorang ni, dia sangat-sangat lapar. Waktu masa tu pun dah agak lewat malam, jadi dia pun carilah tempat untuk makan. Dan akhirnya terjumpalah satu kedai makan ni. Biasalah kalau kita tengah lapar ni kan, bagilah makan apa pun, mesti kenyang dan gembira, betul tak? Tapi lain pula dengan seorang ni, kenyang pun tak, gembira pun tak. Ada benda yang dia tak puas hati dengan masakan kat kedai ni, sampai tahap buat laporan polis. Apa benda yang dia tak puas hati sangat tu? Jom kita tengok laporan dia. Pada 30 hari bulan 4, 2014, jam kurang 9 malam, saya telah pergi makan di kedai makanan, nama tidak pasti, di Jalan Bukit Timbalan, Johor Bahru. Setelah itu saya telah membuat pesanan makanan, iaitu nasi goreng kampung dan minum air suam. Kemudian setelah saya memakan nasi goreng kampung tersebut, saya telah dapati nasi goreng tersebut panas dan rasa begitu pedas. Sehingga ke hari ini, saya masih rasa pedas nasi goreng kampung yang telah dimakan semalam. Saya syaki mereka memasak nasi goreng tersebut dengan meletakkan cili terlampau banyak. Tujuan laporan ini dibuat adalah kerana tidak berpuas hati terhadap makanan yang dimakan semalam dan mahu membuat pemeriksaan kesihatan di hospital. Sekian laporan saya. Laporan 2. Kereta hilang. Laporan kedua ni pula dilaporkan di Selangor, di mana ada seorang ni yang namanya dirahsiakan melaporkan bahawa keretanya telah hilang. Kejadian berlaku di salah sebuah kompleks letak kenderaan bertingkat MRT, di mana dia telah meletakkan keretanya di situ dan seterusnya bergerak ke destinasi lain, atau mungkin dia bekerja di kawasan berhampiran. Setelah urusan selesai, dia pun pergilah balik kat kereta dia. Tapi dengan terkejutnya, dia dapati keretanya tak ada kat situ. Dia pun apa lagi? Gelabah lah, kereta hilang kot. Tanya punya tanya, cari punya cari, masih tak jumpa. Jadi dia pun ambil keputusan untuk report polis. Jom kita baca laporannya. Pada 3 hari bulan 11 2017, jam lebih kurang 7.30, saya telah parking motorkar nombor pendaftaran jenis Honda CR-V warna biru milik saya di level 3A tempat parking MRT Sungai Buloh dalam keadaan baik dan berkunci. Pada hari yang sama, jam lebih kurang 19.30, saya telah ke tempat parking motorkar. Saya dapati motorkar telah tiada, dipercayai dicuri oleh sesiapa. Atas hal ini, saya datang ke balai polis buat laporan. Sekian laporan saya. Tapi cerita ni tak habis kat sini. Dipendekkan cerita, dia berjaya juga jumpa keretanya. Apa yang kelakarnya adalah mati-matian dia ingat dia parking dekat tingkat 3A, tapi sebenarnya dia parking dekat tingkat 2A. Kereta semua selamat, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Laporan 3. Tak puas hati dengan kawan. Laporan yang ketiga ini dilaporkan di Johor Bahru, di mana ada seorang ni, dia tak puas hati sangat dengan kawan dia. Kat dunia ni memang kita perlukan kawan. Kawan yang baik adalah kawan yang sentiasa menyokong kita dan menolong kita ketika dalam kesusahan. Tak puas hati sikit-sikit tu biasalah kan. Tapi kalau tak puas hati sampai buat laporan polis, tu dah kira macam serius juga tu. Jom kita tengok apa yang dia tak puas hati sangat sampai macam tu sekali. Pada 25 bulan 2, 2016, lebih kurang 18.00, semasa berada kedai makan di Medan Selera Jalan Kebangsaan 29, Taman Universiti, berjumpa kawan nama dan beliau tidak melayan saya seperti dahulu. Sebelum ini, beliau selalu belanja saya rokok, makan dan minum di kedai tersebut. Tetapi hari ini beliau enggan berkawan dengan saya. Saya tidak tahu kenapa beliau enggan berkawan dengan saya. Datang ke balai polis, buat report, tidak puas hati dengan kawan saya kerana enggan berkawan lagi dengan saya. Sekian laporan saya. Laporan 4. Cari jodoh.
Laporan seterusnya ni pula dilaporkan di Selangor. Yang ni memang pelik dan tak masuk akal guys. Dalam banyak-banyak tempat yang dia boleh pergi, balai polis juga yang dia pergi. Rasanya polis pun pening macam mana nak selesaikan masalah pengadu ni. Haha. Korang tengoklah sendiri laporan dia. Pada 1 bulan 10 2014, jam lebih kurang 19.20, saya nama dan alamat seperti di atas membuat laporan bahawa sampai sekarang saya tidak berkahwin. Datang ke balai polis buat laporan untuk memohon pertolongan pihak polis mencari jodoh untuk saya dan rujukan pihak yang berkenaan. Sekian laporan saya. Laporan 5, dikacau hantu. Laporan kelima ni pula dilaporkan di Selangor, di mana ada seorang ni kononnya dikacau oleh hantu. Kejadian ni berlaku pada waktu malam sunyi ketika dia sedang tidur di rumahnya. Tengah asyik dibuai mimpi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Alangkah terkejutnya dia apabila dia mendapati yang kejutkan dia tadi adalah satu lembaga perempuan. Dia yang risaukan keselamatannya terancam mengambil keputusan untuk membuat laporan. Jom kita lihat laporan penuhnya. Pada 20/9/2014, jam lebih kurang 4, semasa saya sedang tidur di rumah beralamat seperti di atas, saya telah dikejutkan oleh satu lembaga seorang perempuan datang duduk di atas perut saya dan tangannya mencekik leher saya. Saya amat terkejut dan meronta-ronta. Saya cuba pegang tangan lembaga itu dan saya merasa tersangatlah keras. Saya tidak dapat lihat wajah lembaga perempuan itu kerana ditutup dengan selendang nipis dan berbau masam. Saya juga lihat perempuan itu tidak berjalan di atas tanah. Saya terasa amat takut dan terus pergi sembahyang dan keluar dari rumah ke kedai makan Bambiran. Saya datang balai buat report untuk keselamatan saya. Sekian laporan saya. Laporan 6, diugut kawan sendiri. Laporan seterusnya ini juga dilaporkan di Selangor, di mana ada seorang ni diugut oleh kawan dia sendiri. Kes-kes ugut dan ancaman ni jangan buat main ya guys. Lagi-lagi kalau ancaman yang melibatkan nyawa. Biasalah kalau orang dah berjaya sikit, kaya sikit atau famous sikit, mesti ada orang yang dengki. Sama juga dengan seorang pengadu ni. Dia mendapat beberapa mesej dari kawannya yang berbau ancaman. Bimbang dengan keselamatan dirinya, dia pun buat laporan polis. Pada 12 bulan 5 2011, jam lebih kurang 16.10, semasa saya berada di alamat di atas, saya terima beberapa mesej dari penama di laman web Facebook yang mengugut saya mengatakan, "Aku jumpa hang, aku cubit perut hang," dan menyuruh saya melaporkan pada pihak polis. Tujuan saya buat report adalah kerana saya bimbang akan keselamatan saya dan untuk pelindungan diri saya. Sekian report saya. Laporan 7, dirasuki sesuatu. Laporan yang agak pelik ini dilaporkan di Pulau Pinang, di mana ada seorang ni mengadu badannya dimasuki sesuatu. Ceritanya bermula apabila dia menghadiri satu upacara di salah sebuah tokong di sekitar Pulau Pinang. Setelah upacara itu berakhir, badannya tiba-tiba berasa sakit. Dia mula rasa tak sedap hati dan menganggap badannya sudah dimasuki sesuatu. Bimbang akan keadaan dirinya, dia pun ambil keputusan untuk membuat laporan polis. Jom kita tengok laporan penuhnya. Pada bulan 7 2010, tarikh tidak ingat, semasa upacara pemujaan Tuhan di tokong besar, badan saya telah dimasuki roh di tokong tersebut, menyebabkan badan saya berasa sakit dan pening kepala. Saya tidak berpuas hati kerana penjaga tokong telah membenarkan roh tersebut memasuki badan saya. Oleh sebab demikian, badan saya telah mendapat kesakitan hingga hari ini. Seterusnya saya datang ke balai kerana tidak berpuas hati terhadap roh tersebut kerana telah memasuki badan saya. Sekian report. Laporan 8, tragedi hitam cikgu dan murid. Laporan yang terakhir ini dilaporkan di Selangor, di mana seorang murid membuat aduan di balai polis berkenaan satu tragedi yang berlaku di sekolah. Tragedi ini berlaku apabila seorang cikgu menyuruh murid ni membuat sesuatu yang di luar jangkaan. Terkesan dengan tragedi hitam tu, murid tu pun mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Pada 25 bulan 4 2017, jam 1 petang, saya sudah masuk sekolah menengah. Ketika itu saya berpakaian lengkap uniform sekolah. Selepas penyempurnaan selesai, saya telah dipanggil oleh seorang cikgu disiplin sekolah. Nama cikgu, beliau suruh saya potong seluar sekolah bagi habis dan akan bagi kain sarung. Saya pun potong seluar kerana cikgu suruh potong. Selepas tu dia cakap akan bagi seluar saya semula ketika mahu tamat waktu, lebih kurang jam 6.30 petang. Apabila sampai 6.30 petang, saya pun cari cikgu. Dapati beliau sudah balik. Saya jumpa cikgu. Beliau cakap kunci tiada dan dia suruh saya balik pakai kain sarung. Inilah saya datang balai buat laporan, hendak rujuk ke pihak sekolah, guru besar dan pejabat pendidikan daerah. Sekian.
Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila subscribe, like dan share, okey? Jumpa korang di video akan datang. Bye!